Intipati tentang apa yang telah disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri perutusan khas mengenai COVID-19. Apakah langkah yang perlu untuk kita ambil dan juga kerajaan lakukan untuk kita mengelakkan daripada wabak ini terus menular di Malaysia. Baiklah, untuk pembuka tirai Selamat Pagi Malaysia pada hari ini, seperti yang dijanjikan sebentar tadi, saya ada menyebut tentang Malaysia masih lagi berada dalam fasa containment dan kita belum lagi berada dalam fasa mitigasi. Sekarang saya nak breakdown dan juga kita nak huraikan perkara ini menerusi segmen kesiapsiagaan tahap tertinggi tangani penularan. Wakil Kementerian Kesihatan Malaysia berada bersama saya, Dr. Badrul Hisham Abdul Samad, iaitu pakar perubatan kesihatan awam bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Doktor, saya menyebut tentang bagaimana sebenarnya kita masih lagi berada dalam fasa containment dan pengurusan terhadap wabak COVID-19 ini adalah mengikut fasa dan demi fasa. Bagaimana perkembangan pengurusan kita mengikut fasa yang telah berlaku di Malaysia dan di mana fasa kita berada sekarang, Doktor? Betul Ridwan. Sebagaimana yang diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan Malaysia, Datuk Seri Dr. Adham Baba semalam, sekarang kita berada di fasa akhir pembenungan ataupun late containment. Secara asasnya kita ada 4 fasa utama dalam menangani COVID-19 pada masa kini. Yang pertama ialah fasa amaran ataupun alert phase. Telah pun selesai. Ia berlaku bila mana bermulanya kes ataupun penularan COVID-19 di China. Kemudian kita pergi kepada fasa pembenungan awal ataupun early containment. Pada masa itu petugas-petugas kesihatan di pintu masuk antarabangsa terutamanya bertungkus lumus untuk menyaring mereka yang masuk ke dalam negara daripada negara-negara yang dijangkiti, terutamanya pada masa itu China, kemudian Korea Selatan dan juga beberapa negara. Dan sekarang kita berada di fasa containment, pembenungan di peringkat akhir, Dan kalau kita lihat pada permulaannya, semasa penularan terutamanya di kalangan warga Cina, kita berjaya membendung penularan peringkat awal, Kemudian keduanya, masing-masing maklum tentang kes nombor 26, Dan itu juga alhamdulillah kita katakan selesai, tetapi yang terkini sebagaimana disebutkan oleh Ridwan awal tadi, bertitik tolak daripada ijtima' tabligh yang berlangsung di antara 27 Februari hingga 1 Mac di Masjid Jami' Seri Petaling, dan kita pun telah mencatatkan banyak kes, dan semalam dalam satu hari saja telah melonjak 190 kes baru. Kebanyakannya berkaitan langsung dengan ijtima' tabligh ini, jadi dari segi apakah langkah-langkah seterusnya, yang pasti kita masih lagi mengenal pasti tentang mereka yang terkini, kes-kes yang terkini yang kita kesan ada kaitan dengan perhimpunan tersebut. Maknanya betul, belum lagi sporadik kes, kita masih lagi kenal pasti. Jadi ada di antara masyarakat di luar sana khawatir dan mula menyebut tentang lockdown dan sebagainya, sebenarnya kita belum lagi sampai ke situ sebab kluster yang kita tangani sekarang ni kita masih tahu lagi puncanya daripada mana, dan kita terus mengesan mereka, dan pada masa yang sama kita mengharapkan mereka yang terlibat dengan jemaah ini, dengan perhimpunan ini yang belum tampil menjalani saringan untuk menghubungi pejabat-pejabat kesihatan daerah terdekat supaya pemeriksaan dan saringan lanjut COVID-19 dapat diadakan. Bukan itu saja, Ridwan, lagi langkah-langkah untuk kita pastikan kejayaan late containment ini ialah KKM menguatkuasakan Akta Pencegahan dan Kawalan Penyakit-penyakit 1988 ataupun Akta 342, di mana antaranya kita menguatkuasakan Seksyen 15 subsection 1. Jadi kita meletakkan mereka yang terdedah kepada pesakit yang disahkan COVID-19, termasuk kontak-kontak rapat kepada ahli-ahli jemaah yang disahkan, jemaah tabligh yang disahkan COVID-19, kita letakkan di bawah kuarantin di rumah
selama 14 hari secara mandatori. Ini bukan sukarela ya, secara mandatori. Dan apabila secara mandatori, jadi mereka yang diberikan arahan kuarantin ni perlu akur ya kepada tindakan ini. Jika melanggar, maka boleh diambil tindakan lanjut ya. Ada penalti dinyatakan di bawah akta yang sama. Malahan sebenarnya kesalahan melanggar arahan kuarantin ini boleh dipenjarakan sebenarnya ya. Untuk kesalahan pertama tidak kurang daripada 2 tahun. Untuk kesalahan kedua tidak kurang daripada tidak melebihi 2 tahun bagi kesalahan pertama. Kesalahan kedua tidak melebihi 5 tahun ya. Jadi ini menunjukkan betapa seriusnya sekarang kita perlu mengekang penularan ini, memandangkan kita cuba berusaha ya. Masih lagi di peringkat akhir containment ataupun akhir pembendungan. Jika tidak berjaya fasa akhir pembentungan ini, kemungkinan akan berlaku adalah fasa mitigasi. Doktor jelaskan bagaimana gambaran fasa mitigasi supaya penonton Selamat Pagi Malaysia jelas apa yang akan berlaku pada fasa mitigasi. Baik, terima kasih Ridwan. Benar ya. Sebab tu pihak KKM sekarang ni di peringkat lapangan kita berusaha keras ya untuk memastikan kejayaan fasa akhir pembendungan ini ya. Jadi seperti saya sebutkan tadi dengan penguatkuasaan akta sedia ada, juga dengan kerjasama daripada agensi-agensi kerajaan yang lain ya, membantu Kementerian Kesihatan, contohnya Polis Diraja Malaysia ya. Begitu juga kita memerlukan kerjasama dan komitmen yang tinggi di kalangan ahli-ahli masyarakat untuk turut sama memberi maklumat kepada Kementerian Kesihatan Malaysia melalui pejabat-pejabat kesihatan daerah terdekat dan juga kepada bilik kerakan kami CPRC Kebangsaan dan CPRC Negeri untuk melaporkan kalau ada lagi di kalangan mereka yang terlibat dengan perhimpunan ini ya, untuk kami mengesan mereka dan melakukan saringan COVID-19. Sekiranya tidak berjaya, sekiranya tidak berjaya, kita akan pergi ke satu lagi fasa yang disebut tadi, iaitu fasa mitigasi. Ya. Bagaimana gambarannya? Okey, mungkin boleh saya bandingkan sebagaimana kami tangani semasa H1N1 2009 dahulu. Ya. Semasa H1N1 2009 dahulu, kalau kita imbau kembali, ya, kita pergi akhirnya ke fasa mitigasi. H1N1 2009 mula menular di Malaysia pada Mei 2009 ya. Tetapi pada Ogos dan September 2009 KKM pada masa itu kerana penjangkitannya sudah berleluasa dan telah kita kata overwhelmed ya. Pada masa itu hospital kita pun tidak lagi dapat menampung kes yang tinggi ya, dan ada mencatatkan kematian pada masa itu, maka KKM mengisytiharkan pergi kepada fasa mitigasi. Apa yang berlaku pada masa itu? Apabila berlaku fasa mitigasi, kita tidak lagi melakukan pengesanan yang agresif, ya, pengesanan yang ekstensif kepada mereka yang disyaki. Antara contoh pada masa itu ialah tiada lagi saringan dilakukan di pintu-pintu masuk antarabangsa, ya, dan juga tiada lagi persempelan pesakit seperti persempelan tekak diambil di lapangan. Tetapi tumpuan KKM pada masa itu ialah kepada mereka yang berisiko tinggi. Ya, antaranya mereka yang penyakit kronik, paru-paru, ya, penyakit kronik, buah pinggang dan sebagainya. Mereka yang berisiko tinggi kita beri tumpuan. Apabila mereka hadir ke fasiliti kesihatan dengan gejala-gejala H1N1 pada masa itu, kita masukkan ke hospital. Secara terus? Kita masuk ke hospital dan kita rawat dengan antiviral. Pada masa itu ialah Tamiflu. Ya. Jadi saya melihat ada kemungkinan situasi yang lebih kurang sama akan berlaku sekiranya kita pergi kepada fasa mitigasi. Maknanya usaha-usaha agresif di lapangan oleh petugas kesihatan akan diturunkan kapasitinya, tetapi kita akan lebih memberi tumpuan kepada mereka yang berisiko tinggi. Ya. Untuk COVID-19, kita dah tahu antara risiko tinggi di kalangan mereka yang mendapat komplikasi yang teruk, juga kematian yang berlaku di luar negara, termasuk di China, ialah mereka yang di usia lanjut, mereka yang ada penyakit kardiovaskular, mereka yang ada penyakit kencing manis, dan mereka yang ada penyakit darah tinggi. Ya. Jadi kita dah nampak mereka ini adalah kumpulan yang berisiko tinggi
Jadi andai kata kita pergi kepada fasa mitigasi, kita akan beri tumpuan khusus kepada golongan-golongan ini. Ya. Dalam pada yang sama, kesemua jabatan-jabatan kesihatan negeri di seluruh negara telah pun bersiap siaga ataupun bersiap sedia menyediakan ward, ya, menyediakan katil-katil untuk pesakit, termasuk di unit rawatarapi. Andai kata keadaan ini masih makin berluar-luasa dan kita akan pergi kepada fasa mitigasi. Jadi kita akan tumpukan tumpuan sumber kita lebih kepada mereka yang berisiko tinggi, ya, termasuk rawatan lanjut, dan juga kemungkinan akan memberi juga rawatan antiviral. Dalam kes ini kita melihat contohnya ubat Kaletra, satu jenis antiviral yang digunakan untuk merawat pesakit HIV, ada memberi kesan yang baik, ya, kepada pesakit-pesakit yang mengalami komplikasi yang teruk untuk COVID-19, ya. Di samping rawatan sokongan seperti biasalah yang akan diberikan oleh pihak hospital. Jadi kita jangkakan itu yang kemungkinan akan berlaku andai kata kita pergi kepada fasa mitigasi. Untuk ahli-ahli masyarakat yang lain, kita nasihatkan, kita sarankan mereka tetap mengamalkan langkah-langkah pencegahan yang telah pun kita sarankan, ya. Selalu cuci tangan, ya, dengan air bersih dan sabun ataupun hand sanitizer, memakai topeng muka sekiranya bergejala, ya. Social distancing, jarakkan diri daripada mereka yang bergejala. Kalau boleh jangan pergi ke tempat-tempat yang sesak, ya, terutamanya di kalangan mereka yang berisiko tinggi, ya, di kalangan kanak-kanak dan sebagainya. Ya. Itu tetap perlu dilaksanakan oleh ahli-ahli masyarakat, ya. Kejayaan kita untuk menangani penularan COVID-19 ini tidak akan berjaya tanpa komitmen oleh semua rakyat Malaysia, ya. Begitu juga oleh agensi-agensi termasuk pihak swasta. Tapi ada perkembangan yang baik, Rizwan, ya. Kita dapati di dalam fasa containment pada masa ini pun banyak inisiatif yang kita nampak berkesan yang dilakukan oleh pihak swasta dan beberapa agensi kerajaan. Contohnya melakukan kerja dari rumah, ya. Dan saya juga tahu ada di kalangan syarikat-syarikat swasta mengambil inisiatif sendiri, ya. Bila ada di kalangan rakan sekerja atau pelanggan mereka yang diketahui positif COVID-19, mereka dengan sukarela meminta pekerja-pekerja mereka, ya, untuk kuarantin di rumah, ya, selama 14 hari atas tindakan sukarela majikan sendiri, ya, tanpa memerlukan pengawasan oleh pejabat kesihatan daerah. Jadi itu satu usaha yang baik dan kita elok-elokkanlah. Mungkin kalau kita lihat kadar kematian untuk COVID-19 ini masih lagi rendah jika dibandingkan dengan recovery rate, kadar yang sudah sembuh. Sedangkan di China sudah lebih 50% sudah sembuh. Ya. Mungkin ini adalah satu petanda bahawa untuk kita sampaikan kepada pendengar, penonton Selamat Pagi Malaysia supaya jangan panik. Mungkin kata-kata akhir doktor sendiri untuk sampaikan bahawa kita jangan panik mengikut daripada data ini. Ya, betul, Ridwan, ya. Sebenarnya kita melihat majoriti, ya, tidak kurang 80% daripada kes COVID-19, ya, kita ambil pengalaman di China, ya, adalah di tahap gejala yang ringan, ya. Dan betul lebih 50% telah pun sembuh sepenuhnya, ya. Dan seperti saya katakan tadi, sebenarnya kematian yang berlaku dicatatkan di China juga di kalangan mereka yang berisiko tinggi, ya. Dan mereka di usia yang lanjut. Yang sudah didiagnos. Jadi ini memberi petanda yang baik bahawa kebanyakan daripada mereka yang dicengkiti adalah di tahap yang ringan dan insya-Allah mereka akan pulih sepenuhnya, ya. Jadi itu memberi keyakinanlah kepada kita bahawa usaha bersama semua, ya, bukan saja pihak PKM tapi untuk dengan semua agensi dan juga pihak swasta dan rakyat Malaysia seluruhnya, ya. Okey. InsyaAllah kita yakin kita berjaya untuk menangani COVID-19 ini dengan baik. Baiklah. Terima kasih doktor di atas penerangan yang cukup jelas, saya kira. Maksudnya kita dah faham di mana fasa kita sekarang. Kita berada di fasa akhir pembentungan. Kita berusaha sesungguh-sungguhnya untuk kita mengelak daripada kita menyebabkan wabak ini terus berlaku penularan. Jangan lupa untuk kita selalu basuh tangan, utamakan kebersihan dan jangan sebarkan berita palsu. Selepas ini kita berehat seketika, banyak lagi pengisian. Syafiqah akan juga menyambung topik perbincangan mengenai COVID-19 secara khususnya tentang inisiatif UiTM. Kita berehat seketika, kita kembali selepas ini.